aktiviti air ialah salah satu aktiviti yang mana menjadi semakin popular dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi antara aktivitinya seperti menyelam, berenang, berakit, berkayak dan sebagainya. Seseorang yang ingin melakukan aktiviti ini perlu tahu apakah risiko yang bakal mereka hadapi. Antaranya lah lemas dan juga tenggelam. Jadi risiko-risiko ini sangat membahayakan keselamatan dan nyawa mereka. Kayak adalah sebuah bot yang didayung oleh manusia. Ia diciptakan oleh penduduk asal kawasan Arktik di Amerika Utara dan Greenland. Biasanya ia dikenali sebagai Inuit atau Eskimo. Pembinaan asalnya merupakan rangka kayu diselutupi dengan kulit haiwan seperti kulit anjing laut. Kayak asal ini digunakan untuk memburu di lautan lepas, lautan Arktik. Kayak biasanya dikemudikan dengan menggunakan pendayung dua belah. Kayak telah dimajukan lebih lanjut menjadi beberapa jenis termasuk berkayak di air putih. Kayak moden diperbuat daripada plastik, fiberglass, kilat, serat karbon, kanvas atau kayu. Jenis-jenis kayak. Kayak merupakan peralatan terpenting dalam aktiviti berkayak. Yang pertama adalah bow. Bow ialah bahagian hadapan. Istilah bow digunakan dalam pengendalian kayak. Yang kedua adalah stern. Stern ialah bahagian belakang. Istilah stern digunakan dalam pengendalian kayak juga. Ketiga adalah deck. Deck berfungsi menutup bahagian atas kayak dan melindungi bahagian kaki pendayung. Yang keempat adalah toggles. Toggles ialah jenis tempat pemegang ataupun tali yang berada di bahagian bow dan stern. Kelima adalah kokpit. Kokpit ialah tempat ruang legal ataupun tempat duduk bagi pendayung yang terletak di antara foredeck dan aftdeck. Keenam adalah coaming. Coaming ialah bahagian tepi yang mengelilingi kokpit. Yang ketujuh adalah seat. Seat adalah tempat duduk bagi pendayung. Dan yang ke-8 adalah footrest, merupakan tempat letak kaki bagi pendayung. Yang ke-9 adalah hull. Hull ialah bahagian bawah kayak ataupun lantai kayak. Yang ke-10 adalah keel. Keel berfungsi sebagai pembelah air ketika mendayung. Yang terakhir adalah hatches. Hatches ialah penutup, lubang penutup yang terdapat di tengah bahagian foredeck dan aftdeck. Rakit adalah susunan benda yang mengapung yang mendatar untuk perjalanan di atas air. Bahan-bahan yang diperlukan adalah buluh, kayu, tali dan parang. Saiz rakit yang dibina bergantung pada muatan yang menaikinya. Letakkan kayu sebagai tapak rakit, kemudian letakkan buluh di atas tapak rakit, ikat buluh pada setiap tapak rakit, kemudian susun buluh dan ikat dengan kemas pada tapak rakit. Isyarat berhenti. Isyarat berhenti dengan kedua-dua tangan memegang pendayung secara melintang. Berakit. Pendayung diangkat tinggi untuk mengumpulkan semua pendayung. Arah pergerakan. Dayung diletakkan sebelah kiri dan kanan. Kecemasan. Dayung diangkat tegak ke atas dan dilambai ke kiri dan kanan. Call off. Dayung diangkat tegak ke atas dan digerakkan ke depan dan belakang. Water tubing ni adalah sejenis aktiviti sama seperti rafting. Okey, water tubing ni dia boleh dinaiki oleh seorang sahaja. Peralatan water tubing, ia berfungsi sebagai alat membantu seseorang untuk menapung di permukaan air. Tiub digunakan untuk menampung seseorang di atas permukaan air. Topi keselamatan digunakan sebagai topi pelindung kepala dan menahan hentakan. Dayung ni untuk mengayuh dan mengawal pergerakan tiub. Ianya diperbuat daripada fiberglass dan aluminium. Contohnya melanggar batu yang muncul di permukaan air. Umumnya jarang mengakibatkan pelanggaran bila diatasi dengan cepat dan tidak panik. Jika pertembungan dengan batu tidak dapat dielakkan, maka arahkan haluan ke batu tersebut. Yang pertama, sentiasa ambil tahu tentang tempat anda akan berenang.
Ketahuilah kedalaman kolam renang di setiap sudut kolam kerana kedalaman antara dua hujung kolam mungkin berbeza. Seterusnya, berenanglah dekat dengan orang dewasa kerana ia membantu sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Selain itu, berenang secara berpasangan atau berkumpulan. Sekiranya berlaku kecemasan, kawan atau teman anda boleh memberi bantuan dan mendapatkan pertolongan. Kenal pasti bahaya di dalam air. Terdapat pelbagai bahaya di dalam air. Contohnya, air terlalu dalam, terdapat arus tersembunyi, air terlalu sejuk, tiada anggota penyelamat. Teknik-teknik asas menyelamat mangsa lemas. Antaranya ialah reach atau mencapai. Penyelamat akan berada di atas permukaan darat sambil meniarap dan menghulurkan sesuatu kepada mangsa seperti kayu ataupun tali. Itu swim ataupun berenang. Penyelamat akan berenang ke arah mangsa dan menghulurkan barang seperti botol atau pelampung. Aktiviti yang membina asas keyakinan dalam air yang pertama itu memakai baju keselamatan ataupun life jacket. Apungan menggunakan life jacket. Yang pertama iaitu latihan bernafas. Berdiri di dalam air, tarik nafas melalui mulut sahaja. Yang kedua iaitu apungan. Terdapat beberapa jenis apungan. Yang pertama iaitu apungan berdiri, apungan terlentang, apungan meniarap, dan semua jenis apungan yang di atas. Pertama adalah teknik sapuan. Dia untuk membantu melakukan satu gerakan yang tangkas dan cepat ketika angin kencang. Teknik yang kedua adalah jet stroke, untuk memindahkan posisi rakit sama ada maju atau ke belakang. Teknik ketiga adalah dayungan sapuan ke belakang. Cara mendayung ini untuk membuat rakit berlari ke belakang ataupun mundur. Teknik yang keempat adalah teknik dayungan sapuan ke hadapan. Cara mendayung ini akan membuat rakit bergerak ke hadapan ataupun maju. Teknik yang kelima adalah teknik putar ataupun berputar. Cara mendayung ini akan menyebabkan rakit berputar. Teknik yang terakhir iaitu teknik menarik ataupun tarik. Hanya membantu rakit untuk melakukan suatu gerakan yang cepat dan pantas untuk rakit tersebut bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Kuat rangkak dikenali sebagai gerakan lengan atas permukaan yang diselang-selikan dengan tenangan secara atas dan bawah. Yang kedua ialah kuat dada. Berenang melakukan pergerakan lengan secara serentak horizontal. Tangan ditekan keluar ke hadapan dada dan dikeluarkan di bawah atau ke permukaan air. Kuat lentang adalah gaya renang yang lemah, lembut dan berirama. Gaya ini sesuai dipelajari oleh perenang baru kerana pernafasan adalah mudah. Kuat lentang mempunyai banyak persamaan dengan gaya bebas. Yang keempat ialah kuat rama-rama. Pola renang gaya bebas mempunyai persamaan dan perbezaan dengan pola gaya renang rama-rama. Persamaan terletak pada teknik meluncurnya dan perbezaannya terletak pada pergerakan lengan. Seterusnya ialah kemahiran asas berenang. Untuk apungan, keapungan adalah sifat semula jadi tubuh sebab ianya dibantu oleh kandungan lemak dan kandungan udara dalam paru-paru dan unsur yang mengawal apungan iaitu kawalan nafas posisi tubuh. Antara teknik apungan ialah apungan hadapan, apungan meniarap dan apungan cendawan. Yang kedua ialah campang. Campang merupakan salah satu genre dalam sukan air memerlukan keseimbangan, masa koordinasi dan daya tahan yang tinggi. Pernafasan, badan yang beroksigen lebih mudah terapung, memanjangkan stamina dalam air, mengurangkan penat selepas berenang, buat blow bubble sebanyak 10 hingga 20 kali. Dan keempat ialah tendangan. Antara gaya tendangan ialah flutter kick, breaststroke kick dan backstroke kick. Fungsi kaki adalah sebagai stabilisator supaya badan tetap dalam keadaan lurus. Pertama iaitu relaxkan diri kita. Kita perlu cuba di tempat yang cetek terlebih dahulu. Dan yang kedua ialah posisi badan, tangan dan kaki haruslah betul. Posisi bahu haruslah lebih tinggi daripada kepala. Badan tidak perlulah terlalu keras, perlu relaxkan badan kita. Juga ada peralatan yang boleh membantu kita untuk terapung. Peralatan itu ialah mempunyai dua, pull board dan kicking board.